seluruh Malaysia, halangan utama dia macam mana nak convert daripada yang manual punya offline, manual punya pembelajaran tukar kepada online. Memang sangat-sangat mencabar dan para ibu bapa kita. Because sekarang ni ibu bapa tu dah mengambil peranan juga sebagai seorang pendidik. Memang juga belajar ya, bagaimana peritnya pelajar-pelajar yang belajar PDPR ni ya, dengan masalah macam-macam masalah ya, sama ada teknikal ataupun bukan teknik. 2 bulan hanya bertemu dengan cikgu dan kawan-kawan. Lepas tu bila COVID-19 ni happen, so kita terpaksa semuanya secara online. If don't know what to do, we are all stuck. So I think normal with all the students now, we tak boleh push dengan orang pun sangat. My friends are away and I'm on my own. It's too hard to handle, so I got to get up and go. It's a cruel summer. To handle, so I got to get up and go. It's a cruel summer. Leaving me here on my own. It's a cruel summer. Assalamualaikum dan hai semua. Apa khabar pada pagi ni, hari Ahad? Bersama dengan saya, Tea Talk with Bibi setiap hari Ahad pukul 10 sampai pukul 11. So hari ni kita akan berada dan bercakap dalam siri ketiga. Terlebih dahulu saya nak tahulah audience yang ada bersama saya pada hari ni. Thank you very much kerana bersama dengan saya dalam program Tea Talk with Bibi siri ketiga kita pada hari ini yang akan membincangkan isu-isu yang kita ketengahkan daripada grassroots, dan hari ini kita akan bercakap dan berbincang tentang perkara belajar di rumah versus belajar di sekolah. Cuma sebelum ni saya nak tanya pada audience, dengar tak suara saya jelas? Kalau boleh, boleh tak tolong mesej dekat Facebook saya ni, kalau jelas saya akan teruskan, kalau tak jelas saya kena checklah dengan audio dan sebagainya. Boleh tolong bantu saya komen di bawah ini, komen dekat Facebook saya secara live, jadi kita boleh teruskan ya. Dengar tak suara saya dengan jelas? Okey, alhamdulillah syukur. So hari ni saya pun saya ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan ya. Kita dah dapat makluman yang terbaru berkenaan dengan rumusan pembukaan sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So kita dapat tahu ya, sekarang ni start daripada 1 Mac sekolah rendah akan bermula, prasekolah tahun 1, tahun 2 dan 8 Mac untuk tahun 3, 4, 5 dan 6.
dan 4 dan 5 April nanti ada kumpulan-kumpulan A dan B dan semua tahun ya. Termasuk juga untuk sekolah menengah, kolej vocational, sekolah swasta rendah, sekolah menengah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa dan IPS. So ini ialah pengumuman yang yang baru kita terima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh kita punya menteri Menteri Pendidikan Malaysia. So agaknya excited budak-budak sekarang ni dia nak mula balik sekolah. But at the same time kita tak boleh nak nafikan dunia kita secara global telah berubah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita akan berubah dalam satu fenomena di mana zaman kita dulu kita seronok, kita bersukan, beramai, bersosial bersama dengan pelajar-pelajar lain. Saya ingat masa zaman saya sekolah-sekolah dulu, banyak program-program kita dilakukan aktiviti bersama. Tapi sekarang ni anak-anak kita dah mula adopt dan adapt diri mereka dengan fenomena dunia secara global dan masing-masing telah bila pandemik COVID-19 ni berlaku, dah bermulalah era persekolahan dan pendidikan di rumah. Jadi itu yang timbul PDPR iaitu pendidikan dan pengajaran dari rumah. Tapi at the same time kita kena faham dan maklum kerana bila dunia itu berubah dengan sistemnya akan berubah, jadi nak tak nak kita ni kena sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan ni. Jadi pada hari ini kita ada sesi kita bersama dengan 3 panel saya, guest saya yang saya jemputkan khas dan mereka ini mewakili pensyarah UiTM, mewakili aktivis masyarakat iaitu lawyer dan juga daripada masyarakat seorang ibu dan juga parents kepada 3 orang anak yang sedang belajar tingkatan 2, tingkatan 1 dan seorang lagi di sekolah rendah. So kita cuba lihat pandangan mereka ini berkenaan dengan isu yang kita timbulkan dalam siri ketiga kita iaitu Tea Talk with BB, pembelajaran, belajar di rumah versus belajar di sekolah. Kita saksikan klip video ini. Jangan lupa share, like dan komen video saya. Saksikan. Stay tune. Alhamdulillah syukur saya bersama dengan 3 orang kita punya guest yang kita jemput pada hari ini dalam sesi Tea Talk with BB setiap Ahad pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan isu PDPR iaitu pembelajaran dan juga pendidikan dari rumah lah ya. Bersama-sama dengan saya kita telah jemput guest-guest yang saya kira boleh memberikan pandangan, cadangan dan juga input-input tentang isu yang kita bangkitkan pada hari ini. Memandangkan kita dalam keadaan COVID-19, pandemik COVID-19 ni, pelbagai perkara telah berubah. Dan sistem pelajaran kita pun sedikit sebanyak telah berubah. Mengikut pada norm-norm yang baru because of this COVID-19 pandemic ya. Jadi saya minta dengan sesi pertama ni kita bersantai-santai, cuma kita nak tahulah tentang keadaan di bawah sana, keadaan para pendidik kita, keadaan para ibu bapa kita, keadaan para komuniti kita, mewakili komuniti. So hari ini saya ada yang mewakili para pendidik kita, yang mewakili ibu bapa kita dan juga yang mewakili komuniti. So saya ingin mempersilakan kita punya guest yang pertama iaitu Puan Hajah Mesapura untuk memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri, bertugas di mana, kalau boleh beritahu jugalah ada anak, berapa umur dan sebagainya untuk kita berkongsi pengalaman bersama dengan audien kita pada hari ini. Dipersilakan Hajah Meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mesapura binti Muhammad Syazili. Saya seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Mara, UiTM, ya, cawangan Seraman 3 ya. Samping itu saya juga mempunyai anak 6 orang sebahagiannya belajar di universiti dan sebahagian lagi masih lagi di peringkat sekolah menengah ya. Jadi
keadaan sekarang ni, pandemik ni memang satu yang kita tak sangka lah akan berlaku ya. Jadi saya juga memahami lah ya, sebab saya juga melalui keadaan sama dengan para ibu bapa yang lain. Okey? Terima kasih Haji Amir. Saya difahamkan Haji Amir juga mempunyai anak istimewa ya. Haji Amir boleh beritahu tak tanya umur dia? Umur anak. Okey. Dia berumur tahun ni berumur 18 tahun ya. Sepatutnya dia mengambil SPM Februari ni, tetapi disebabkan cabaran semasa ya. Jadi dia agak stres sikit ya menghadapi keadaan ini. Jadi saya menggunakan status OKU card dia tu, saya minta kebenaran daripada pejabat pendidikan supaya tangguhkan. Jadi dia boleh belajar pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jadi bagi dia perhati dulu macam mana keadaan ya. Tapi macam mana pun dia terpaksalah melalui keadaan inilah ya. Mungkin dia belajar dari rumah, untungnya sebab keadaan pandemik ni menyebabkan saya juga bekerja dari rumah ya. Jadi saya dapatlah pantau juga ya. Jadi dari situ saya juga belajar ya bagaimana peritnya pelajar-pelajar yang belajar PDPR ni ya, dengan masalah macam-macam masalah ya. Sama ada teknikal ataupun bukan teknikal ya. Sungguh sedihlah kita melihatnya, tapi bukan kita seorang, saya rasa satu dunia macam ni. Terima kasih Puan Haji Amir, seorang pendidik dan juga seorang ibu, dan amat kepayahan juga sebab ini seorang anak istimewa yang ialah kena pantau dan sebagainya ya. It's not easy bila ada seorang anak istimewa ini dan juga bekerja sebagai seorang pendidik iaitu pensyarah di UiTM. Thank you Puan Haji Amir. Saya nak dengar jugalah kalau boleh Madam Gurdip kita perkenalkan diri dan juga mewakili komiti di mana dan sebagainya, sebab Madam Gurdip kita ni memang agak very aktif, dia sebagai aktivis masyarakat, dan saya sering kontak beliau dan beliau sering berurusan dengan saya bila mana ada perkara atau isu-isu yang penting-penting, memang kita selalu berkongsi maklumat dan saya selalu terbuka dengan pandangan Madam Gurdip, because kita ni dalam masyarakat Malaysia, kita semua kena peka tentang keadaan sekeliling kita. So saya persilakan Madam Gurdip untuk perkenalkan diri. Selamat sejahtera, nama saya Gurdip. Saya ni seorang peguam by profession, but I'm running a restaurant by name of Restaurant Santa Chapati House di KL. Saya merupakan seorang ibu tunggal, so ada anak seorang, 19 tahun sekarang. Sepatutnya sudah start continue belajar, tapi due to the pandemic, problem lah. Don't know what to do. We are all stuck. So I think it's normal with all the students now. We tak boleh push dengan diorang pun banyak sangat. So just hoping for the best lah for his future. And I also represent the Sikh community where we go under the Sikh net and United help people who are in problem, bagi diorang bantuan makanan, and things like that. I've done a lot of missions with United Sikhs. Kita punya guest yang ketiga lah, iaitu saudara Puan Bibi Syamila, untuk berikan sedikit info lah, memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua. Thank you Puan Bibi jemput saya untuk TikTok. So kata pun santai TikTok, jadi saya pun buatlah tea cepat-cepat. So kita boleh sambil-sambil tu kita boleh minum tea ya Puan Bibi. Okay, so nama saya Anihan ataupun lebih senang panggil AK sajalah. So saya memang mempunyai 3 orang anak sekarang ni. Untuk tahun ni anak saya yang sulung berumur 14 tahun, yang kedua umur 13 dan yang kecil sekali umur 9 tahun. So
saya memang sebelum ni bekerja dengan jabatan kerajaan, tapi selepas diberhentikan ataupun dimansuhkan jabatan, so sekarang ni saya berniaga lah. So berniaga macam Puan, siapa tadi? Puan Jajit Singh tadi. Gurdip. Puan Bibi? Mujib Singh, sorry. Puan Mujib Singh tak cakap tadi, memang semua orang terkesan dengan keadaan COVID sekarang ni. So sama juga, tapi since kami memang daripada tahun 2018 kita memang dah starting from Facebook dan juga Instagram kita buat secara online. Jadi kami memang kira kita dah bersedia dengan online method. So untuk perniagaan tak ada masalah, insya-Allah. Masih lagi kita boleh survive. Walaupun dia punya struggle tu memang samalah, semua orang alami benda yang sama. Cuma lebih struggle bila keadaan PDPR ni. Dengan anak-anak ni memang dia punya pembelajaran terkesan. Sebab since last year is pada saya is saya macam culture shock lah, sebab first time anak saya masuk asrama dan at the same time dia masuk asrama hanya untuk 2 bulan. So 2 bulan hanya bersemuka dengan cikgu dan kawan-kawan. Lepas tu bila this COVID-19 happen, so kita terpaksa semuanya secara online. Itu yang jadi culture shock pada kami, bukan daripada segi perniagaan tapi daripada segi pembelajaran anak-anak. So sampai sekarang kami masih cuba untuk adjust masa, sehingga kan last year kami terpaksa survive. Duit income kami untuk beli setiap anak, 3 orang anak tu satu handphone. Walaupun kami ni memang orang kata struggle, tapi kita terpaksa untuk sediakan anak-anak handphone untuk make sure diorang punya pembelajaran ni tak terganggu dengan keadaan COVID-19. Dalam keadaan sekarang ni, saya buka kepada guest kita lah kan. Kita tahu tentang bagaimana kita nak tahu tentang macam tadi Puan Ani Choi ada beritahu kan, dia masalah tentang dia punya orang kata pembaruan yang berlaku tu melibatkan kita macam ada satu shock, ada satu macam kejutan juga, because dia satu perubahan yang mendadak pasal kita tidak di-train untuk perkara ni. Saya rasa dekat PTA memang ada Jamil dekat PTA memang kita ada pembelajaran secara online dan sebagainya, kita tak ada masalah. Sebab anak kalau kita yang umur 18 tahun ke atas ni kita tak ada masalah. Saya rasa diorang boleh adopt dan juga adapt ke perkara yang perubahan yang berlaku ni, especially diorang memang dah ada tentang media masa kita, tentang semua gadget-gadget yang ni diorang dah expert. Tapi anak-anak yang masih kecil, masih muda, masih belum, kadang-kadang ada parents tak membenarkan diorang pun gunakan handphone. Yang tu salah satu daripada perkara yang kita kena faham lah. So saya nak tanyalah, kalau boleh Haji Amir cuba dapatkan sedikit pandangan Haji Amir tentang bagaimana penerimaan pelajar-pelajar dan juga ibu bapa lah tentang perkara yang kerajaan kita pertengahkan, iaitu secara konsep PDPR ni. Bagaimana penerimaan, macam Haji Amir ada 2 baju ni, satu baju sebagai parent dan satu lagi baju sebagai seorang pendidik. Bagaimana penerimaan tentang PDPR ni? Pada permulaan di awal COVID-19 ada satu tempoh di mana tidak ada berlaku persekolahan tiba-tiba saja ada idea kata buat online buat online. Okey, masa tu sekolah pun tak bersedia, jadi mereka saja buat saja dan mereka belajar daripada sesama sekolah atau mereka juga belajar daripada sekolah asrama misalnya Marasan School. Jadi mereka membina satu jadual waktu di mana saya lihat jadual waktu tu sangat-sangat senggang sangat senggang, di mana kalau dulu satu kelas misalnya sekolah pagi dia ada setengah hari, jadi jadual mereka sangat padat. Jadi cikgu tu akan masuk kelas, pergi kelas. Jadi cikgu tu akan masuk kelas, banyak kelas, mengajar mungkin perkara yang sama, okey. Di mana pelajarnya adalah sedikit sahaja berbanding dengan bila kita buat online. Apabila buat online, jadual mereka terlalu renggang. Misalnya pelajaran sekolah menengah, katalah subjek seperti geografi ke, mungkin dia seminggu sekali dan masa tu dalam kelas tu masuk ramai sangat pelajar. Okey, jadi masalah adalah masalah teknikal di sini, masalah teknikal
seperti gangguan gangguan teknikal internet. Yang keduanya mungkin pelajar terasa terlalu semak sangat, banyak sangat di situ, walaupun ada satu cikgu buka video kat situ, tetapi mereka tak semua ada fokus yang sama di situ, ya, semua sama. Jadi itu masalah teknikal. Okay. Kemudian lagi satu adalah apabila dia buat jadual 2 jam, satu subjek untuk seminggu, tiba-tiba saja pelajar ni macam satu renggang. Renggang, tak ada buat apa. Ada setengah cikgu tu inisiatif bagus, ya. Mereka adakan pertemuan di dalam WhatsApp. WhatsApp, jadi mereka bagi homework kat pelajar. Jadi pelajar buat. Jadi sibuk dengan WhatsApp. Ada lagi masalah teknikal, di mana di dalam WhatsApp tu terlalu ramai sangat pelajar dan semua nak tanya soalan itu soalan ni. Jadi mereka, pelajar tak boleh, setengah pelajar memang tak boleh. Ya, sebab mereka terlalu muda, ya, untuk pandai berkomunikasi di situ. Ya. Kemudian lagi, ada juga saya lihat cikgu-cikgu, ya, akan tunda kelas mereka ke malam, ke petang, ke mana. Jadi kita lihat, mak bapak lihat itu, sampai malam ada kelas, petang pun ada kelas, ya. Jadi tapi bagaimanapun saya juga pendidik, saya cuba memahami, ya, mungkin cikgu tu belum berada di rumah, mereka juga ada tanggungjawab lain. Pelajar sekarang sudah bersedia, ya, sudah bersedia. Jadi dari segi kemudahan, ya, tampaknya dah bermula pelajar sudah memiliki, ya, sekurang-kurangnya gadget yang sekurang-kurangnya dalam bentuk handphone, ya, smartphone, ya. Jadi mungkin KPM berasa cuba mengadakan kelas online secara alam maya ni mengikut masa seperti di sekolah, ya, misalnya sekolah pagi, sekolah petang, sekolah petang. Keupayaan untuk menerima dan macam mana ibu bapa pula berkenaan dengan tekanan yang dihadapi bila berlaku perkara-perkara begini. Silakan, madam. Ini pengalaman saya, personal pengalaman, sebab saya pun mempunyai seorang anak. So dia baru berumur 19 tahun after SPM. So sekarang classes, if dia nak pergi college, all the classes, they online classes. Bila kita suruh dia join the online classes, dia refuse. Sebab dia kata dia tak pandai online classes, tak pernah buat online classes. So as a parent, I pun tak tahu apa nak buat. So we have to follow what he's telling. Kita terpaksa ikutlah kehendak dia. Kalau saya force dia, nanti the focus is no more there. So I'm also having a lot of problem, masalah sebagai seorang parent. With regards to community, saya rasa this is a good step daripada kerajaan. Mungkin selepas ini kita akan jadi setanding dengan negara-negara di Amerika and all the other developed countries di mana online learning akan jadi satu norma baru. So maybe this might be a first step for Malaysia to come to that point of the other developed countries. And maybe after this, maybe government can save costs from asking students to go to school. And maybe it's a long run, saya rasa online classes is going to be the future. Not just in Malaysia, but the whole world. So, I nak tanya kepada Ani berkenaan dengan cabaran, dengan halangan-halangan bila anak-anak ni dah pegang phone. Saya takut nanti bila online, cikgu dia mengajar kat depan, anak dia lain sikit. Kadang-kadang buku dia buka buku tapi benda-benda lain pula yang dia tengok, kadang-kadang game dan sebagainya. Apa pandangan Ani tentang perkara ni?
Puan Ani. Dah makin panas dah nampaknya kita punya perbincangan santai-santai ni kan. Okey, sebenarnya sebelum kita beralih pada persoalan Puan Bibi tadi berkaitan mengenai halangan dan cabaran bila anak-anak saya ataupun mungkin anak-anak yang lain juga dengan gadget ni kan, sebab memang kita tahu budak-budak ni dia memang tak boleh lari dengan gadget. Starting daripada anak saya kecil lagi dah memang dah start dengan handphone. So kita tahu bila dah dapat handphone ni dia memang leka lah. So sebelum tu saya nak sebut balik pasal yang tadi berkenaan dengan PDPR tu kan. So sebenarnya bila kita dah tahu sekarang ni kerajaan masih lagi dalam menangguhkan yang PDPR 2.0 tu. So pada saya, macam saya ni adalah maybe orang kata macam old school punya parents lah. Sebab saya lebih suka cara bersemuka. Dan juga bila once happen that masa last year kita punya PDPR ni dia buat 2 jam dan tak ikut turutan. Ada yang cikgu yang tangguhkan macam yang Puan Mi cakap tu, tangguhkan kelas and everything. So pada saya benda tu is macam satu, pada saya tak boleh terima mula-mula. Tapi lepas tu bila kita kaji balik macam orang kata memang bila kita berada dalam situasi cikgu tu, saya nak ucapkan tahniah pada semua pendidik dekat Malaysia. Sebabnya cikgu-cikgu ni dia tak diajar untuk mengajar secara online. Sebab saya pernah masuk dalam untuk menjadi guru KPLI dulu sebab saya tolak, tapi saya tahu mengajarnya memang tak ada langsung kita pendidik ni diajar untuk macam mana nak ajar anak-anak ni secara online. Jadi bila once this happen, COVID-19 happen, jadi pendidik semua di Malaysia, seluruh Malaysia, halangan utama dia macam mana nak convert daripada yang manual punya offline, manual punya pembelajaran tukar kepada online. Memang sangat-sangat mencabar dan saya memang salute kepada semua pendidik sebab diorang manage untuk dapat, walaupun ada sedikit kekurangan sana, kekurangan sini, tapi diorang manage untuk tukar. Diorang cuba sedaya upaya macam mana pembelajaran ni boleh juga sampai pada anak-anak walaupun tak sampai sepenuhnya sebab diorang dah cuba sebaik mungkin dan sekarang ni terpulang kepada ibu bapa macam mana nak bagi make sure anak-anak ni dapat pembelajaran tu daripada cikgu yang dia dah willing nak ajar. So anak-anak ni macam mana nak dapat. So memang kita, sebab tu saya ambil inisiatif walaupun saya ni dulu M40 sekarang lepas tu tukar pada B40, sekarang ni bawah daripada B40 lagi. Tapi macam mana saya ambil inisiatif, kita struggle macam mana pun kita nak make sure anak-anak kita ada handphone. Dan juga macam mana kita struggle each month anak-anak kita tak ada wifi dekat rumah, tapi macam mana each month kita nak make sure anak-anak kita ada akses untuk internet. Sebab saya memang old school, saya nak anak-anak saya ada pembelajaran tu dekat rumah. Saya memang jenis kalau anak-anak saya tak belajar, saya akan marah dengan husband saya. Memang kita akan rasa macam kita rasa pembelajaran ni sangat penting untuk diorang. So itu adalah saya lah. Mungkin ada parent yang sama, mungkin ada parent yang ada kekangan daripada segi duit, ada juga kekangan daripada segi masa. Kita tak boleh nak samakan each parent, masing-masing ada halangan dia sendiri. Tapi apa yang saya cuba sampaikan is kalau mereka kena terima sebab ini adalah cara baru. Kita tak tahu COVID-19 ni bila berakhir, kita tak tahu. Mungkin tahun depan, mungkin 2-3 tahun, kita tak tahu. Tapi kita kena bersedia, kemungkinan besar kita kena hidup dengan COVID-19 ni. So nak tak nak, kalau kerajaan tak mampu untuk bagi each one of us ataupun setiap rakyat Malaysia ni, cuba bayangkan nak bagi setiap rakyat Malaysia ni satu handphone dan juga data. So parents memang kena survive, kena sacrifice, stop lah mana-mana dulu, hold dulu mana-mana, make sure belilah dalam berapa ratus, 200-300 punya handphone untuk anak-anak dapat ilmu daripada cikgu-cikgu yang tengah willing untuk mengajar anak-anak. This is cikgu punya sacrifice, kita pun kena sacrifice as parent. So itu adalah daripada segi PDPR lah. Tapi sekarang ni saya memang menyokong kalau kata PDPR 2.0 ni diteruskan sebab saya jenis macam tu. Saya suka anak-anak saya ni ikut follow timing tu, timing pembelajaran. Jadi mereka setiap masa tu diorang ikut macam sekolah asal. Masa diorang tu tak dibazirkan. Jadi mereka tak ada masa untuk macam tadi halangan tu. Halangan dia bila jadi masa 1.0 punya PDPR tu, so bila kadang-kadang cikgu tangguhkan pembelajaran ataupun kelas tu, so anak-anak ada apple time, dia ada masa, oh mama kelas tangguh dia katakan. So kita berniaga, kita tak ada di rumah, parent tak ada di rumah sebab saya memang fully 100% saya tumpu pada anak-anak, saya hanya di WhatsApp. Okey, masuk kelas tak? Saya pantau daripada WhatsApp sahaja. So bila diorang tak masuk, mama dia akan bagi tahu lah, mama hari ini kelas tangguh. So bila kelas tangguh,
dalam kepala otak kita dah tahu dah, oh anak kita ada banyak masa tangguh ni, diorang akan buat apa? Diorang main handphone, YouTube, and then diorang tengok main game. Anak saya memang tak ada Facebook dengan Instagram, so saya tak galakkan untuk orang kata apa, untuk install Facebook dan Instagram. And then PS3, you know, games, diorang akan mula start main game. So benda tu sebab saya tahu kita dah diajar, mungkinlah saya old school, macam saya kata saya old school. Kita diajar daripada pagi kita pergi sekolah sampai petang tu fully ada rest time, tapi lepas tu kita memang sentiasa belajar. Kita ada waktu untuk buat kerja homework kita. Jadi bila once dia ada attraction, tengah-tengah tu dah belajar, sekali tengah tu dia main game-game, dia akan mengganggu konsentrasi dan juga mengganggu dia punya pembelajaran dia, mengganggu. Jadi saya rasa memang halangan utama saya adalah bila kelas ditangguhkan, dan juga halangan utama sebab kelas bila tangguh tu dia akan cuba cari macam mana cara nak isi masa dia, masa dia yang terluang tu. Jadi kalau katalah PDPR 2.0 memang ada banyak masalah ataupun cabaran, atau saya tak nak cakap masalah lah, cabaran ataupun halangan kan, tapi cuba kita overcome this as parent. So macam saya ambil inisiatif, kami husband and wife, kita ikat perut sikit, kita stop ada something yang kita tak beli dulu, make sure anak-anak kita dapat pembelajaran tu. Sebab pada saya ilmu ni sangat penting. Even Puan Bibi sendiri pun belajar, sampai sekarang masih belajar, betul tak? Jadi kita tahu ilmu ni dia sampai dah diminta pun untuk belajar sampai ke negara China semua kan. So memang kita tahu ilmu sangat penting pada anak-anak. Ini adalah proses pembelajaran kita. Kita dah lepas, kita dah habis SPM, dah masuk EU semua everything, tapi anak-anak kita ni kalau mereka tertinggal daripada segi basic ni sebab cikgu dia ada dia punya apa dia panggil tu, bukan subjek, apa panggil tu, dia punya masa dia nak each subjek tu dia nak capai dia punya subjektif modul dia nak sampai modul dia. Jadi kalau tak sampai modul tu, jadi anak-anak pun tak dapat. Jadi pada saya halangan saya tak ada masalah, sebab memang saya tahu halangan saya kalau anak-anak main game is sebab masa dia ada luang. Tapi kalau fully masa pembelajaran dia fully sampai macam waktu dia pergi ke sekolah tu, insya-Allah dia tak ada halangan untuk isi masa-masa dia dengan games, dengan orang kata dengan Facebook, Instagram, TikTok, dengan apa lagi, dengan PS3, semua tu tak ada. Cuma halangan saya ialah bila saya dekat meniaga dan bila saya dapat tahu kelas ditangguhkan, saya kena make sure anak-anak saya tak pegang handphone time tu. Cuba you guys bayangkan, saya terpaksa make sure daripada kedai, anak saya di rumah, saya kena bayangkan dia orang tak pegang handphone, main game dan main sebagainya, tapi walhal saya ada dekat kedai. Jadi kalau anak saya tipu pun saya tak boleh nak cakap apa. Itu adalah cabaran utama saya. So kalau boleh kita nak dapatlah pandangan daripada Haj Amir berkenaan kalau kita ikut kalau kita punya isu yang sekarang ni. Agak-agaknya apa yang Haj Amir boleh cadangkan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang parent, apa yang Haj Amir boleh cadangkan atau utarakan kepada pihak kerajaan atau pihak-pihak yang berkenaan lah tentang perkara-perkara yang berlaku sekarang ni. Mungkin ada cara yang lebih sesuai, sistem yang lebih sesuai yang boleh membantu juga para pendidik kita dan at the same time para ibu bapa kita. Because sekarang ni ibu bapa tu dah mengambil peranan juga sebagai seorang pendidik. Memanglah sebelum ni bermula daripada keluarga, ya. Ibu bapa sebagai parent bermula daripada keluarga untuk setiap kali pembelajaran anak-anak tu, tapi bagaimanakah cadangan dan pandangan daripada seorang parent dan juga pendidik itu sendiri untuk kita ketengahkan pandangan-pandangan ni kepada yang berkenaan. Silakan. Ya. Okey, pada pandangan saya ya, kita sekarang ni di generasi di mana zaman internet yang sangat hebat ya, nak tak nak norma baru ini. Begitu juga dengan anak-anak kita ya, anak-anak kita.
kadang-kadang saya terfikir bila saya tengok diri saya terlalu sangat risau mengenai anak-anak tak boleh cope dengan internet, dengan banyaknya masa cikgunya berubah kelas. Ya. Kadang nak marah pun tak tahu marah siapa. Ya. Tapi saya fikir balik apabila saya berbincang dengan rakan-rakan, mendengar masalah orang lain juga, saya rasalah ya, anak-anak ni kena, nak tak nak pun mereka kena belajar sendiri. Ya. Kecuali jika mereka adalah di kalangan anak-anak yang kurang upaya, di mana ibu bapa penjaga memang kena tolonglah. Ya. Tetapi mana anak tu sihat, mental, jiwanya kuat, ya, mereka mesti menghadapi keadaan ini dan bangkit untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan diri mereka. Okey. Jadi saya bila kerajaan mengatakan bahawa balik pada kelas macam biasa, saya sebenarnya sangat setuju, ya, sebab tanpa memikir masalah internet lah, ya, saya fikirkan sangat setuju dan dengan harap juga tidak ada berlaku penundaan kelas, ya, dan sebagainya, di mana mereka boleh fokus kepada kelas seperti biasa, ya, dan ini boleh disiplin mereka. Jika mereka perlu bangun pagi macam biasa, ya, macam pergi sekolah semua, ya, dan straight sharp pergi menghadap komputer, habiskan. Ya. Jadi jika mereka ada homework, mereka akan buat di waktu petang, dan setengah tu ada ibu bapa yang arrange online tuition pada anak, boleh teruskan, ya, boleh teruskan di malam ke di petang ke dan sebagainya. Walaupun kita berada dalam PKPB, ya, tidak bermakna anak-anak ni tidak boleh keluar kena matahari. Mereka boleh, ya, mengikut dengan syarat mereka mengikut SOP yang telah disarankan, ya. Basikal, boleh jogging dan boleh sebagainya, boleh, ya. Tapi disebabkan mereka tidak diberi struktur yang membantu mereka, jadi mereka mengambil kesempatan. Bagi pendapat saya lah, ya, bagi kesempatan. Dan kita mak bapak ni sangat-sangat gusar mengenai hal ini. Jadi saya rasa elok jugalah pergi kelas macam biasa. Sebab kami di universiti pun kelas macam biasa. Saya tak tahulah universiti lain, ya, UIE, ya, lebih kurang, dengan UiTM nampak lebih kurang. Okay. Kemudian mengenai anak-anak yang berada di universiti ataupun baru nak masuk ke universiti, ya. Kalau anak-anak di asrama, saya agak yakin, ya, sebab institusi asrama, sekolah sains, bagi sekolah menengah lah, sekolah menengah yang asrama, mereka bersedia untuk dengan rancangan-rancangan di mana pelajar ni boleh fokus kepada pelajaran sebab mereka berada di dalam satu kawasan yang bertutup, yang berkawal. Saya rasa insya-Allah tak ada masalah di situ, ya. Okey, tetapi untuk pelajar-pelajar yang di universiti, walaupun setengah universiti itu memang agak bersedia menggunakan PDPTR secara internet ataupun blended learning, campur, ya. Ada internet, ada yang secara masih lagi pakai dokumen dan sebagainya, dan juga pelajar-pelajar yang baru nak masuk ke universiti, ya. Saya jumpa juga beberapa kelompok pelajar yang ketinggalan, ya, dalam pelajaran sebab mereka tak boleh cope dengan internet learning, e-learning or online learning, ya. Yeah. Dan apabila saya bertanya sendiri kenapa, yes, saya tanya sendiri, mungkinlah agaknya suara saya agaknya dengar macam sincere, suara mak-mak ni kan. Jadi mungkin saya hormatkan saya ke whatever. Jadi mereka berterus terang, ya, berterus terang kalau ada masalah internet, mereka beritahu masalah internet, ya. Yang keduanya, saya rasa masalah mereka belajar tinggal seorang di dalam rumah. Maksudnya bukan mereka anak seorang, maksudnya mereka tidak ada kawan-kawan untuk mereka lihat contoh yang naikkan semangat mereka, jadi mereka macam terperangkap, tak tahu apa nak buat. Ataupun yang lebih sedihnya, mereka jadi seolah-olah macam malas, tapi mereka tak malas, seolah-olah macam malas, susah nak bangkit sendiri,
Susah nak bangkit sendiri. Jadi macam saya orang luar, bukan mak ayah dia kan. Saya jemput dia, mari buat exam. Mari buat test, saya bagi peluang. Saya mari ya. Ada yang sahut, ada yang tidak, ada yang buat separuh jalan. Tetapi itulah cabaran yang mereka hadapi ketika ini. Saya agak setuju jugalah dengan Puan Budiko bahawa tak perlu push sangat mereka ya. Tetapi jangan biarkan mereka terlalu lama. Takut nanti mereka terperangkap dengan keadaan begitu, yang ruginya nanti dia sendiri ya. Jadi saya pun tengah terfikir macam manakah cara nak bagi seorang dua yang tertinggal ini ya. Saya cuba dengan yang seorang dekat Johor tu, yang ada di Sabah Sarawak 2-3 orang itu dah jauh sangat saya nak tolong. Tapi yang ada dekat Johor ni kebetulan dia pun ada kawan-kawan dari kelas lain. Jadi saya berpakat dengan kawan-kawannya pergi selalu call kawan yang tertinggal tu. Tolong dia dengan bertanya khabar dan sebagainya. Ajak dia. Jadi mungkin ada peer pressure di situ. Saya doakan semoga dapat menolong dapat menolonglah pelajar-pelajar yang seperti ini. Kepada pihak kerajaan ataupun pihak pendidikan ataupun saya juga pada sekolah dan juga institusi pengajian tinggi saya rasa pihak kaunseling lah kena banyak mainkan peranan bersama dengan fakulti sekolah dan sebagainya. Kalau jumpa pelajar-pelajar begini kena buat sesuatu, jangan tinggalkan mereka ya. Jadi untuk pelajar yang baru masuk, lagi sekali saya nak cakap juga untuk pelajar yang baru masuk kalau boleh institusi berkenaan sama ada pada awam ataupun swasta mungkin mereka adakan satu program orientasi di mana subjek yang ada di situ jangan banyak-banyak, 1-2. Lepas tu subjek yang ketiga yang keempat adalah seperti language, agama or something like that lah sejarah, whatever bergantung kepada institusi masing-masing. And then wujudkan satu subjek lah subjek yang kita namakan sebagai study skill. Study skill lebih kepada peringkat fasa yang pertama, mengenali diri sendiri, bagi mereka luahkan apa masalah mereka. Kemudian kita mungkin akan ajar dia lecturer ataupun cikgu ini akan mengajarkan beberapa tips untuk menghadapi cara-cara untuk menghadapinya. Kemudian biarkan pelajar ini sendiri buat macam portfolio, satu report menggunakan skill dan metodologi yang diajar, macam mana mereka cuba atasi keadaan mereka dan cuba cope up dengan pelajaran online learning. Ini saja saya rasa yang boleh kita tolong mereka, selain pada ibu bapa juga yang tolong dan juga pihak kaunseling. Itu sajalah cadangan saya. Betul. Terima kasih banyak Haji Abir. Possible Madam Gurdip, what you think, ada ke cadangan pandangan Madam Gurdip tentang perkara yang kita bincang pada hari ini? Silakan Madam. Saya rasa most important untuk kerajaan ialah kena ensure that the internet connection, that is the first core to do this PDPR 1 or ISO 2, the internet access. Yang itu kena bagus. Di sebenarnya Malaysia saya rasa tak ada masalah. Masalah ni akan start di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak, saya rasa the students, rural areas, there is no internet connection. So the government has to look at it. Because kita tidak mahu anak-anak kita di Sabah dan Sarawak ketinggalan dalam pembelajaran kerana tiada internet connection yang bagus di sana. So that the thing maybe the government can improve. And bagaimana cara untuk improve? I think the government have to sit down with all the NGOs and all the person with interest and improve the internet connection in Sabah and Sarawak.
Thank you Madam Gurdip. Tu dari segi kita tengok dari segi akses internet akses tu paling penting lah, especially yang ada kawasan pendalaman dan perangkaan anak-anak murid kita, pelajar-pelajar mengikut peringkat-peringkat sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, vocational, pendidikan IPTA, IPTS, ni semua kena pasti because agak besar skop perangkaan ni. So saya serahkan kepada Ani, Puan Ani, silakan Puan Ani, apa pandangan cadangan kalau boleh dikemukakan pada hari ini? Okey, terima kasih semua. Okey, macam ni. Pada saya, okey macam sekarang ni, okey sorry. Pada saya sekarang ni pun kerajaan dah lancarkan apa ni dia punya channel baru, channel TV baru ni, Didik TV dia ambil under NTV7 punya. So semua boleh akses dia sampai pukul 12 malam kalau saya tak silap. Dan itu adalah salah satu inisiatif kerajaan yang sangat bagus, KPM buat ni. Pendidikan Malaysia buat. Jadi itu adalah satu inisiatif yang sangat bagus. Jadi kita boleh akses, kalau yang ada Astro boleh tengok dekat Astro, kalau yang tak ada Astro beli yang aerial biasa lah. And then satu lagi is dia macam Mrs. Gurdip cakap tadi, is wifi ataupun internet access tu memang kena kuat lah. So macam saya memang cabaran bila kita nak settlekan anak-anak punya setiap bulan untuk internet connection lah untuk diorang dapat, sebab saya suka secara bersemuka ataupun two-way communication. Maksudnya dia ada two-way communication antara cikgu dan juga dengan anak murid. Sekarang ni walaupun face to face. Yes, face to face. Ya, betul. Two-way communication, face to face. So sekarang ni yang saya nampak adalah melalui Zoom, tapi Zoom memang macam ni lah, sekejap-sekejap dia akan off. Yang terbaru saya tengok daripada Google Meet. So Google Meet pun sangat-sangat bagus. So anak-anak saya yang tiga-tiga pun memang dah guna. Setiap sekolah di SM Sains Alam Shah, di SMK Aminuddin Baki dan juga di SK Wang Semaju Zone R10, anak sekolah rendah. So tiga-tiga pun dah menggunakan Google Meet, di mana cikgu bercakap dan kami anak-anak murid ni semua saya tengok, saya berkesempatan untuk tengok macam mana anak saya orang kata duduk di depan menghadap cikgu mengajar. Dan yang paling saya sangat-sangat terharu bila anak saya yang bongsu, iaitu darjah 3, bila dia bersemuka secara face to face, dia umpama cikgu ada depan muka dan dia akan fokus, dia akan tumpu, dan bila cikgu tanya soalan dia pun dah pandai tekan untuk jawab. So dia sangat-sangat pada saya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. So pada cadangan saya, setiap sekolah ataupun KPM memang kena wajibkan untuk buat, jangan buat offline, jangan buat yang secara rekod dan sebagainya. Itu tak akan dia tak akan attract anak-anak untuk tengok, sebab dia macam hari tu anak saya yang kecil ni kan, bila rekod, mama rekod je, nanti boleh tengok bila-bila. So dia dah ada mind dia, okey rekod tak kisah, nak tengok bila-bila pun boleh. Tapi kalau cikgu tu okey, cikgu dah bagi link, lagi setengah jam cikgu akan bagi link untuk Google Meet. So anak-anak pun okey lagi setengah jam. Sebab saya cakap dengan cikgu kelas, cikgu please masukkan anak-anak saya ni dalam kelas masing-masing, sebab selalunya parents yang ada. Tapi saya kata saya takut terlepas pandang, jadi saya nak juga anak-anak saya ada dia punya tanggungjawab sendiri untuk tahu okey kelas pukul berapa start, kelas pukul berapa start. Jadi mereka ada dalam kelas juga dan saya pun ada dalam kelas. Jadi mereka alert. Okey, dia tahu okey anak-anak bila anak saya dia okey mama lagi setengah jam baru cikgu bagi link. Okey, tunggu cakap kan. Walaupun saya dekat kedai. So benda tu is anak-anak dah tahu okey bila Google Meet cikgu ada depan dan dia akan tumpu, cikgu pun bercakap dengan dia rasa seronok. And then bila dah habis, yang anak saya yang bongsu ni, ini adalah real story. Anak saya yang bongsu tu walaupun cikgu dah habis mengajar, cikgu dah left sebab cikgu ada kelas lain, dia boleh stay dengan kawan-kawan dia dekat Google Meet tu, dia siap boleh buat homework sama-sama. So this is very good, macam dia macam dekat dalam kelas. Ini yang sekolah rendah. Saya cerita yang sekolah rendah, dia macam berada dalam kelas sebab dia dia nak berjumpa dengan kawan-kawan dia tak dapat. Ini adalah platform dia untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Kalau WhatsApp dia ada delay. WhatsApp ni dia ada delay sikit lah. Okay. So yang saya nampak yang paling bagus Google Meet sekarang ni dan juga untuk Zoom. Tapi Zoom dia ada timing dia. So bila dah stop macam tadi kan, kita kena masuk balik. So kerajaan kena cari
satu cara, saya rasa kerajaan memang ada cara tu untuk macam mana cara cikgu ni dia masuk macam masuk sekolah juga. Maksudnya dia macam kan masa setengah jam ataupun 1 jam kan. Okey, lepas tu cikgu keluar, cikgu lain masuk kan. Anak-anak murid, okey, saya bercerita saya punya pengalaman masa mula-mula PDPR dulu. Start the COVID, masa tu anak saya macam culture shock, masing-masing bangun lewat. Apa yang saya buat, saya dah macam geram. Tengok anak saya semua bangun lewat kan. Saya kata macam mana cara saya nak buat diorang ni alert dan juga diorang ada macam rasa nak pergi sekolah. Saya kata setiap pagi bangun lepas subuh, mandi, terus pakai baju sekolah. So saya buat macam tu, and then memang diorang buat dan diorang tunggu dekat depan meja, tunggu sampai macam waktu sekolah pun 7:30 kan. So diorang ada macam forcing untuk tunggu kelas. So saya cadang of kita memang tak boleh nak pergi sekolah dah. Sekolah sekarang tengah macam ni, macam-macam takut orang kata kita risau ada yang daripada kita tahu kadang-kadang ada parent anak-anak yang ada tanggungjawab walaupun anak sakit ke apa tak nak pergi sekolah, baguslah. Tapi ada juga yang kadang-kadang sebabkan kerja anak tak sihat pun suruh juga pergi sekolah kan. Jadi kita nak prevent daripada benda-benda ni berjangkit ataupun COVID-19 ni daripada spread. So kalau kata tak boleh pergi sekolah, make sure buat satu cara daripada segi macam ni lah pembelajaran online, tapi cikgu masuk kelas ambil depan ni ada skrin, anak-anak tunggu depan dia punya handphone atau laptop, tunggu waktu persekolahan macam biasa. Maksudnya pagi 7:30 and then waktu rehat pukul berapa macam biasa juga dia punya masa pembelajaran macam biasa. Sampai pukul 1:30, pukul 2:30 habis kelas kan. Ikut dia macam biasa. Sebab pada saya itu adalah satu cara macam mana anak-anak akan berasa macam kat sekolah. Dan at that time bila cikgu dah keluar ataupun diorang nak discuss dengan kawan-kawan dekat kelas, diorang boleh melalui handphone saja daripada meeting tu saja. Itu pada pendapat saya lah. So mungkin kerajaan ada cara dan juga daripada saya tadi yang pasal internet access tu is sangat-sangat bagus di mana kerajaan perlu cari macam mana satu usaha, mana-mana kawasan pun setiap family dekat sini, kira katalah dekat sini ada taman kan. So satu taman ni semua boleh akses. Boleh, kerajaan boleh buat macam mana internet dapat speed punya high speed punya wifi internet yang free kepada seluruh rakyat. Yes, untuk gunakan internet untuk anak-anak dan juga orang kata untuk yang golongan kurang upaya ataupun kurang mampu ni, yang B40 ataupun bawah lagi daripada B40. Tapi saya nak beritahu sikit, ada satu lagi yang bagi handphone dan juga wifi yang secara percuma, iaitu YTL. Dia ada bagi. Cumanya macam saya pun tak dapat nak lepas sebabnya saya tak terima BSH. Saya tak dapat BSH tu. Jadi bila kami ni, walaupun kami ni daripada golongan yang kira memang tak berkemampuan, tapi sebab kami tak dapat sebab saya ada bisnes, jadi nama ada bisnes dia, kita tak boleh terima BSH. Jadi itu adalah satu yang kita tak boleh nak dapatkan daripada YTL yang free internet, and then daripada dapat handphone percuma, so tak dapat. Kita tak dapat akses tu. Jadi memang kita sangat-sangat macam yalah terkilan lah juga kan, walaupun kita tahu kita ni tak mampu pun sebenarnya, tapi kita usahakan juga untuk dapatkan akses handphone untuk anak-anak. Okay, macam kerajaan kena tengok dekat taman-taman tu, okay, liaise dengan Zakat Selangor, liaise dengan Baitumal, liaise dengan JKM. So kerajaan akan tahu mana satu yang betul-betul layak untuk dapatkan wifi percuma ni. Jadi yang itu saja yang ada akses untuk percuma. Sebab nanti kata alamak tak adil pula pada M40 yang boleh dapat akses percuma kepada wifi ni semua, betul tak? Jadi kalau kata betul-betul lah kerajaan nak bagi yang high speed pada anak-anak yang kurang berkemampuan ni, ibu bapa yang kurang berkemampuan. Macam kami ni pun sebenarnya kami tergolong dalam golongan macam tu, tapi kami tak dapat nak terima bantuan BSH, VPN sebagainya sebabkan nama-nama kami ni ada dalam company. So sepatutnya kalau katakan ikut pada zakat Baitumal dan juga daripada JKM tu sendiri. So baru kerajaan yang akan tahu, oh okey, ini adalah golongan yang betul-betul memerlukan wifi percuma untuk anak-anak mereka. Sedangkan kita tahu kadang-kadang yang tak berkemampuan ni tapi anak-anak mempunyai IQ yang sangat bagus untuk macam mana untuk terima pembelajaran tu. Jadi amat sayang kalau kita tak dapat nak bagi all the opportunity ataupun facilities kepada anak-anak yang macam ni. Jadi pada saya kerajaan cadangan lah ya, kalau saya punya suggestion lah.
So kerajaan patutnya you liaise dengan tiga-tiga badan ni, agensi ni untuk orang kata detect golongan yang betul-betul memerlukan mana mereka tinggal, so dapatkan satu perkhidmatan wifi. Okey, ada yang bagi percuma tapi kadang-kadang dia punya internet access sangat-sangat Slow. mengharukan atau teruk sangat-sangat menyedihkan sampai kita nak masuk nak buka pun tak boleh. So tak perlulah macam tu. Sebab ni kalau you dah kata macam tu, kerajaan ada boleh nak bagi, you bagi benda ni, you akan dapat lagi banyak lagi, orang kata, satu daripada segi pahala, satu lagi daripada banyak lagi benda yang you boleh dapat kalau you bantu golongan-golongan macam ni. So you boleh detect diorang duduk dekat mana, so you bagikan satu akses tu untuk anak-anak ni ataupun keluarga ni untuk dapat akses tu. Dan mungkin kalau kata family yang betul-betul tak mampu, yang tak ada untuk handphone dan sebagainya ataupun laptop, so boleh bantu untuk dapatkan satu family ni ataupun untuk anak-anak yang ni untuk dapatkan handphone dan sebagainya. Sebab kita tahu sekarang ni tak semua keluarga mampu untuk beli. Macam saya macam tadi saya cakap lah, saya usahakan juga untuk anak-anak saya ada sebab saya bekerja, saya berniaga. Saya anggap bila saya berniaga ni adalah kerja saya dah tak ada kerja lain dah. So saya terpaksa keluar untuk mencari rezeki, jadi memang saya kena adakan untuk anak-anak saya. Tapi yang tu anak saya dah lepas. Cuma sekarang ni wifi, kalau boleh untuk dapatkan internet access tu kepada semua golongan-golongan macam saya lah. Maksudnya golongan-golongan macam saya ni, untuk anak-anak tak ketinggalan daripada segi pembelajaran. Itu adalah suggestion saya lah. Aja Bibi, boleh saya bukanlah tambah, saya boleh. nak berkata sikit. Ya. Saya tertarik dengan Puan Ani cakap pasal bantuan daripada zakat dan semua ya. Untuk berkaitan dengan internet access semua. Saya sangat setuju bahawa berkaitan dengan internet access ni, saya dapat lihat dan internet access ni sebagailah satu sumber tenaga salah satu tenaga air, api semua ni kan. Satu benda ni yang bukan benda luxury lagi, dia benda necessity ya. Kemudian saya terfikir zakat, wakaf banyak sekarang dikutip dan diinfak kan kepada tenaga sumber-sumber seperti air dan sebagainya. Jadi bila Puan Ani cakap tadi, saya sangat setuju sangatlah, mungkin ada sumber-sumber infak seperti ini. Mungkin kita elok disalurkan untuk internet access ni ya. Sebab dia satu manfaat untuk semua untuk semua. Betul. Mungkin tak ada siapa terfikir hal ini. Sebenarnya saya pun ada satu cadangan baik. Dalam penggolongan saya pun memang saya nak cadangkan perkara ni. Sebenarnya kita ada banyak yayasan-yayasan semua ada dia punya keuntungan profit dan mereka memang allocate juga untuk zakat dan infak dan sedekah dan sebagainya. Tapi pada kita sekarang ni, kita tahu sistem pendidikan ini ialah untuk melahirkan generasi anak bangsa kita, untuk melahirkan satu bangsa yang berpendidikan supaya macam kata Madam Kudip tadi, supaya kita sama level dengan yang bangsa-bangsa yang lebih maju di luar sana. Kalau sistem pendidikan kita ini kita tidak majukan dan kita tidak memberikan peluang-peluang yang sepetulnya kepada anak-anak seperti mana yang Puan Ani Han cakap tadi ya, ada anak-anak kita yang memang patutnya perlu diberikan bantuan tetapi memandangkan kekangan-kekangan keuangan, kekangan-kekangan yang berlaku di sekitar dengan keadaan pandemik, jadi menyebabkan mereka ni tidak mendapat akses sedemikian. Sebab kalau family yang berfikir pendidikan itu penting, dia akan usahakan. Macam mana yang penipuan Anihan buat tu, dia terpaksa struggle, bekerja juga, bisnes walaupun kecil margin profit, tapi bila dia fikir tentang masa depan anak-anak dia, dia terpaksa bergolok bergadai untuk memenuhi inspirasi dia supaya anak-anak dia berjaya. Tapi sejauh mana keluarga itu boleh berbuat demikian terpulang pada keluarga itu sendiri. Jadi kita tak nak memberikan impact negatif kepada anak-anak kita. Because of course anak-anak ni tak boleh bersuara, Ajami. Ya, kita anak-anak ni kita tak boleh kata saya nak belajar, tak boleh. Macam Madam Gudi, anak dia dah umur 19 tahun, dia boleh cakap saya tak nak belajar. It's different. Dan anak-anak yang berumur kecil macam tadi kita tengok anak-anak Anihan tadi yang kecil-kecil ni, dia nak bersuara, dia nak belajar dan sebagainya, itu terpulang pada ibu bapa. Ibu bapa yang peka, dia akan struggle, dia akan buat apa saja untuk kepentingan pendidikan anak dia.
Tetapi ini bukan faktor tentang perkara yang berlaku sekarang ni, adalah tanggungjawab pihak berkenaan, especially kerajaan, kerana ini penting untuk pendidikan anak bangsa kita. Jadi pada saya lah, contoh TNB mempunyai yayasan yang macam profitable terlampau banyak, mempunyai koperasi, mempunyai yayasan. Ya, kalau multimedia dari segi orang kata kita bercakap tentang akses data internet, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan yang mempunyai mempunyai kelebihan yang boleh membantu. Maksudnya mereka boleh membantu pihak PPZ ataupun zakat, pihak bahagian wakaf dan sebagainya, ini boleh digabungkan sebenarnya. Dan saya tak kira kita nak menjadikan satu masalah berkenaan dengan data internet, kekurangan data internet ataupun slow dan sebagainya, ini sebagai satu sebab lah supaya anak-anak kita besok tidak mendapat mengikuti pendidikan dan pelajaran because of this matter. Saya rasa ini perlu dibendung dan kerajaan perlu mengambil iktibar perkara ini, dan hasil perbincangan kita pada hari ini melalui Hajah May selaku pendidik dan juga seorang ibu kepada 6 orang anak, termasuk dengan seorang anak istimewa dan Puan Anihan yang mempunyai 3 orang anak dalam golongan B40, saya boleh kategorikan ya Puan Anihan ni yang struggle dari segi perniagaan kecil-kecilan ya. Pagi bangun pukul berapa Puan Anihan? Pagi bangun pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dah start bangun untuk masak semua. Dia starting pukul sepatutnya 6.30, tapi kadang-kadang terlewat pukul 7 dah hantar ke petrol pump dan juga Shell Petron lah. Jadi kadang-kadang sampai balik rumah pukul 7.30 ke pukul 8, baru balik rumah sekejap, tengok apa yang patut, sediakan breakfast anak-anak dan sebagainya. And then pukul 10 baru kita balik ke kedai balik untuk masak, untuk walk in lah, mana-mana yang nak order dan sebagainya. Can you imagine dia punya struggle tekanan yang berlaku. Ini baru satu orang yang kita temu ramah hari ni. Bayangkan di kalangan B40, M40 yang bekerja dan sebagainya, is quite very tough lah for them. Saya ucapkan terima kasih lah juga kepada kalangan ibu bapa yang amat ambil berat tentang anak-anak pendidikan, dan juga kita punya frontliner, guru-guru kita, para pendidik kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mereka. Tapi perkara ni tidak akan selesai kalau tidak ada satu komitmen yang besar bersepadu. Bukan hanya kita harapkan kepada pihak Kementerian Pendidikan semata-mata, dan juga beberapa agensi kerajaan lain, tetapi saya kira mereka-mereka yang lain-lain ini perlu tampil diri, seperti yayasan dan juga koperasi-koperasi yang terlibat, pusat-pusat zakat yang terlibat. Jadi even saya difahamkan masjid pun banyak juga peruntukan dia. Perkara-perkara ini memerlukan satu gabungan tenaga lah. So macam Puan Gurdip bagi tahu tadi apa yang telah kita alami, komuniti kita alami, kita selami hati mereka, dan kita nak kalau boleh suara kita ni dapat didengar dan diketengahkan lah, insyaAllah. So saya ucapkan terima kasih kepada semua para panel kita pada hari ini, Puan Hajah May Sapura daripada UiTM dan juga seorang parent, kepada Puan Anihan, seorang parent dan juga seorang pengusaha, dan juga Madam Gurdip Madam Gurdip seorang aktivis masyarakat dan juga seorang lawyer, juga seorang pengusaha pusat makanan. So terima kasih pada semua yang sudi datang dalam program saya TikTok with BB, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi insya-Allah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih banyak audience. Tadi kita dah dengar isu-isu yang kita bangkitkan tadi berkenaan dengan pembelajaran dari rumah dengan pembelajaran di sekolah. Walaupun kita sekarang ni kita memang kita sedia maklum bermula dengan 1 Mac dan juga 8 Mac kita dah
mula buka sekolah, tapi at the same time, apa yang telah dialami, dihadapi oleh, keluarga parents lah especially kita tidak nafikan ada kekangan, cabaran, halangan dalam isu-isu kita, untuk kita adaptkan ataupun nak adopt, fenomena baru kita iaitu pembelajaran secara online ini ya. Jadi kita juga ucapkan, berbanyak terima kasih kepada, pendidik-pendidik kita yang menjadi frontliner, walaupun baru-baru ni, viral tentang isu, guru bahasa Inggeris, tetapi kita tak bolehlah sebab pada saya, bila mana kita ni nak menuntut ilmu dari segi apa sekalipun, sebab itu kita bentangkan diri kita tentang up diri. Jadi Together Empowering All dalam sesi Tea Talk with BB ni, dalam setiap ketika kita tidak boleh mempersendakan sesiapa sebab pendidik inilah mereka yang mendidik kita Dia sebagai ibu bapa kita di sekolah, dialah sebagai orang kata dia mempunyai ilmu dan tidak semestinya seseorang itu memang perlu ada peningkatan diri dari masa ke semasa. Dalam dunia kita membelajar, bukan hanya belajar di sekolah, di rumah tetapi dalam environment kita pun kita belajar. Kita up diri kita dalam setiap keadaan. Hari ni saya, terpanggil lah kalau boleh kita nak call, kita punya calon-calon SPM dan juga pelajar untuk kita dengar mereka ni, tadi kita dah dengar session bagaimana luahan daripada, pendidik, luahan daripada aktivis masyarakat, luahan daripada parents, tapi kita nak cuba dengar, apakah, perasaan untuk calon-calon SPM kita. So hari ni bersama dengan saya ialah, Diana Batrisha. Saya akan call beliau secara, orang kata loudspeaker untuk kita dapatkan pandangan daripada adik Diana kita. Assalamualaikum. Salam. Ni, Diana Batrisha? Ya, saya. Diana, ini Aunty Bibi ya. Aunty Bibi, nak sekarang ni buat live live FB Aunty dan sekarang ni kita ada satu isu lah berkenaan dengan, pembelajaran di rumah dan juga pembelajaran di sekolah. So kita dapat makluman, adik Diana sekarang ni ialah calon SPM ya? Ya, saya. Okey, macam mana, adik Diana punya perasaan ataupun persediaan untuk menghadapi SPM yang tak lama lagi ni? Boleh bagi sikit tak? Adik Diana ni ialah, tinggal di PPR, Desa Rejang, dan beliau adalah merupakan calon SPM. Adik Diana bagi sedikit, persediaan adik menghadapi, SPM kita akan datang ni. Boleh bagi sedikit tak, pandangan, perasaan macam mana? Saya buat kaji sendiri, belajar sendiri. Lepas tu, ulang balik soalan-soalan tahun lepas. Mhm. Lepas tu, bagi buat latihan cikgu masuk kelas online. Kadang-kadang ada yang kawal komen masuk kelas pada buat online free. Mhm. So sekarang ni dalam tempoh 2020 sampai sekarang ni memang tak ada bersemuka. Ada buat tak kelas untuk bersemuka dengan cikgu sekolah ataupun sebagainya? Ada hari tu buka sekolah. Betul dia tutup balik. Yelah, betul-betul. So saya mendoakan adik Diana Batrisha dan semua kawan-kawan yang sedang, akan menduduki SPM, akan orang kata, jangan bimbang insya-Allah lakukan yang terbaik, dan juga saya mendoakan sukses untuk adik Diana dan kawan-kawan semua, anak-anak kita, adik-adik kita yang akan menduduki, SPM tahun ni, bagi, tahun ni insya-Allah ya. Bila SPM tu Diana? Pada tahun saya tak tahu saya tahun depan. InsyaAllah, insyaAllah. Good luck ya. Nanti doakan good luck untuk Diana dan all the friends yang duduki SPM. Thank you very much, Dek. Okay, Assalamualaikum. Itu daripada calon orang kata SPM kita. Adik Diana Batrisha yang juga merupakan calon SPM dan tinggal di PPR Desa Rejang. So sekarang ni kita nak call seorang lagi anak yang pelajar tingkatan 2. So saya akan call nak tanyalah tentang suasana dia. Sebab ni pelajar tingkatan 2 ni dia akan masuk sekolah balik kan? So bersama saya ialah Amirul Arsyadhan. Assalamualaikum.
Oh, okey. Sebab saya dekat luar. Okey, saya telefon. Thank you. Okey. Oh, dah kena apa ni, nak telefon dia. Rupanya mak dia ni bekerja, jadi di luar, anak di rumah. So, saya cuba telefon, nombor telefon dia. 011. Okey, bersama dengan kita ialah adik, Amirul, anak anda Amirul Arsyad Han, dan dia ni ialah pelajar tingkatan 2. Assalamualaikum. Salam. Ni, Amirul Arsyad? Ni Amirul Arsyad. Amirul Arsyad, ini, ibu call ni because, sekarang ni kan kita nak mulakan start sekolah kan. Sebelum ni duduk kat rumah, sekejap je masuk kat sekolah dengan jumpa kawan-kawan. Lepas tu dah nak, duduk di rumah sebab PDPR kan, sebab semua belajar online. So sekarang ni dah dapat, informasi kita dah nak buka sekolah balik. So, ibu nak tanya perasaan Amirul, macam mana perasaan, seronok tak nak masuk balik sekolah? Hello. Macam mana perasaan Amirul nak masuk balik sekolah ni? Oh, gembira lah nak jumpa kawan semua cikgu. Ya. Apa Amirul masa belajar secara online dekat rumah dengan belajar di sekolah, yang mana satu Amirul rasa seronok sangat? Dia suka belajar kat rumah ke ataupun dengan kawan-kawan di asrama? Belajar dekat sekolah. Belajar kat sekolah dengan kawan-kawan ya. So sekarang ni bila sekolah akan bermula ni? Bila nak masuk? 5 April. 5 April. So sekarang ni Amirul belajar tingkatan 2 ya? Tingkatan 2 sekarang ni ya? Ya benar. Ya benar. Di sekolah mana tu Amirul? Sekolah Menengah Sains Alam Syah. So di Syeras. sekolah menengah Sains Alam Syah Syeras. Ibu mendoakan anak kita ni Amirul Arsyad Han dengan semua kawan-kawan insya-Allah ya. Sebab fenomena sekarang ni kebanyakan dunia secara global ni semua belajar online. Tapi kita kena, ibu tengok semuanya happy lah nak belajar masuk balik sekolah. So good luck Amirul dengan sahabat-sahabat semua ya, anak-anak kita. Thank you Amirul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So itu 2 orang. Seorang ni ialah calon SPM kita dan seorang lagi ialah pelajar tingkatan 2 dan sangat excited sebab nak masuk sekolah, berjumpa balik kawan-kawan dan sebagainya. So inilah fenomena yang ada tapi kita tidak boleh nafikan yang dunia kita akan berubah mengikut keadaan zaman teknologi sekarang ni dan kita kira kita kena bersiap sedia, bersiap siaga tentang perubahan-perubahan especially dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua audiens kita dan pada hari Ahad ini kita bersantai-santai tapi kita bersama-sama dengan saya dalam Tea Talk with BB setiap hari Ahad pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih. Tolong share, like dan subscribe Telegram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya tertarik hati Puan Bibi bila mendapat topik ini, up diri basmi kemiskinan bandar. Betul. Apa yang dimaksud dengan up diri itu sebenarnya? Syakawi, sebenarnya UpDiri adalah satu model ataupun konsep yang Persatuan memikirkan bagaimana cara kita untuk mengangkat diri seseorang itu, mengangkat prestasi diri seseorang itu. Maksud up ni ialah kita up, kita mengangkat dia. Dan diri itu sendiri bergantung pada dalaman diri kita itu sendiri. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kita perlukan semangat ataupun spirit untuk mengangkat diri kita tu. Daripada bawah pergi ke atas, daripada susah pergi ke senang. Jadi benda-benda itulah yang kita namakan sebagai up diri.